Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Okey, jadi di dalam segmen video saya pada hari ini, di dalam segmen games ataupun dalam segmen DIY, saya ingin berkongsikan sedikit berkenaan dengan satu peralatan ataupun satu aksesori ataupun satu device yang mana seringkali digunakan kepada PlayStation 4, iaitu cooling fan. Cooling fan, yang mana cooling fan ni dia adalah sangat famous di mana-mana saja pun. Malah sebelum saya beli cooling fan ni sendiri, saya pun melihat banyak artikel, saya membaca banyak artikel daripada PC Mac, kemudian daripada mana lagi yang kebanyakan artikel-artikel ataupun blog daripada orang putih lah. Saya baca, saya tengok dia orang punya review dan sebagainya. Kesemuanya berkongsikan tentang manfaat untuk cooling fan ini. Jadi kalau di Malaysia ni, antara yang kita boleh dapat adalah daripada brand Dobe, D-O-B-E, Dobe ni, yang mana saya adalah pengguna baru bagi PlayStation PS4. Baru beli bulan 5 gitu, beli second hand je pun, dan sejak daripada beli itu, banyak benda lah yang saya cuba explore dan banyak benda yang saya cuba study. Saya tidak ada masalah berkaitan dengan suhu PS tu, kerana apabila saya main tu selalunya saya akan on aircon, sebab saya selalu main pada belah malam, on aircon dalam bilik tidur, dan anak-anak isteri pun dah tidur. Waktu tu saya akan main game lah dalam sejam ataupun 2 jam. Jadi isu berkenaan dengan kepanasan PS tu tidak ada. Dan baru-baru ini juga saya pun ada hantar PS saya untuk diservis di Balakong. Kebetulan masa saya balik ke kampung sebelah orang rumah saya, jadi waktu itu saya minta dia orang buat full service untuk cek kipas, habuk dan sebagainya, ganti thermal paste dan sebagainya. Jadi Alhamdulillah, mereka daripada The Doctor Gaming daripada Balakong mengatakan bahawa tidak ada sebarang habuk yang terlalu ekstrim dan sebagainya. Jadi performance semua is okay, very good. Cuma dia orang kata thermal paste tu dah semakin menipis bila dia orang ni. Jadi dia orang letakkan thermal paste yang baru, dan Alhamdulillah setakat ni saya bermain dan saya merasa sangat berpuas hati. Jadi kemudian apabila saya balik ke Taiping sampai pada Raya Haji tu, masa Raya Haji tu saya belilah, masa lepas itu saya beli Dobe ni, saya beli di online Shopee, harga dia dalam RM30 lebih. Dan saya memang agak obses dengan benda-benda macam ni. Kalau anda lihat video-video saya yang lepas, kebanyakan router, even modem saya pun, saya memang ada letak orang kata USB fans yang letak di bawah dan sebagainya. Saya kaji struktur router ataupun modem tersebut, saya tengok di mana tempat yang sesuai. Jadi saya akan letak macam router dengan modem, saya akan letak di bawah untuk tolakkan angin panas tu keluar di atas. Dan dulu saya ada pakai Android box. Okey, masa saya pakai box tu, jadi saya letak fan dia di atas box dan juga di bawah box, satu untuk tolak, satu untuk sedut bagi keluar ke atas. Jadi saya memang agak obses dengan benda-benda begini. Jadi dalam video kali ini saya ada buat ujian berkenaan adakah benda ni berkesan. Kerana saya cari dalam YouTube, tidak adalah sebarang perkongsian daripada YouTuber Malaysia rasanya, yang banyak orang putih, Indonesia dan sebagainya. Jadi saya cuba buat ujian saya sendiri, sebab saya rasa bila kita buat sendiri tu lebih berpuas hati. Jadi apa-apa pun, sebelum saya bercerita lebih banyak berkenaan dengan perkara ini, kita lihat dulu video rakaman bagi setiap ujian yang saya telah lakukan bersama dengan Dobe ini. Kita saksikan. Okey, macam yang saya cakapkan tadi, saya akan buat test lah. Yang mana macam sekarang ni saya dah on saya punya PS4 daripada dah 20 minit. Saya dah on 20 minit, yang mana walaupun ada external fan, additional fan di sini, tapi saya tak on lah sebab saya pun tak cucuk USB. Yang ni pun tak ada apalah. Okay, so saya cuma on sahaja. So di sini saya nak tunjuk lebih kurang macam 2 temperature lah. Yang pertama dekat belakang ni, saya lupa nak buka Dobe, tapi saya ambil dari sini. Dan kemudian saya nak ambil dekat area sini. Saya rasa area sini lebih panas lah. Okay, jadi kita tengok ada termometer. Kita tembak kasar dulu. Okay, low tak ada apa. Kemudian saya cuba tembak dulu di belakang ni. Okey, 1, 2. Boleh dengar bunyi 38.8. Suhu dia dekat
belakang dekat dop ni, dekat external fan ni. Okey, sekarang saya tembak pula dekat sini. Okey, 1 2 pun merah 40.4. Okey, sini lebih panas lah banding dengan belakang. Okey, jadi kita put aside. Sekarang saya akan pasang. Kemudian tepi ni saya akan on lah. Okey, saya dah on kan. Okey, nak tengok ke? So saya dah on dah tepi ni. Kalau nak tengok je saya kena buat tisu ni tepi ni. TV ada nyala. Okey, so nanti selepas dalam 20 minit macam tu, saya akan rekodkan balik. Saya akan tunjukkan balik apa suhu pada waktu tu. Kipas ni saya tak on Kipas ni selalu saya on, tapi untuk test ni sekarang saya tak on lagi. Nanti saya akan on pula kipas. So ada 3 comparison lah. Okey, tunggu. Okey, sekarang dah lebih berapa dah, 25 minit dah. So benda ni dah running. Boleh tunjuk tak? Ketan nampak tak? Okay, kita nampak dia ada angin. Okey, dia bergerak. Memang saya on. Okey, jadi kita test dengan kipas on mode turbo. Berapa saya dapat? Wah, merah lagi high, tinggi. Ni menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Okey, kita cuba kat sini pula. Pun sama, high. Tak puas hati lagi dari sekali. 41.3. Ini adalah sesuatu yang di luar jangka, kerana saya menyangkakan apabila kita pakai USB external fan ni, dia tarik haba panas dalam ni untuk keluar dengan lebih cepat. Tetapi dari segi temperature dia di sini kan lagi tinggi daripada tadi, 41.1. Tadi saya dapat 38.8, dan di sini pula 42.3. Tadi saya dapat 40 pukulan berapa saja. Ini saya betul-betul tak sangka lah. Keputusan dia sangat dah jadi terbalik. Jadi apa yang saya nak cuba lakukan sekarang, saya akan stop dulu external fan ni. Saya akan bukakan dia. Okey, saya buka dulu external fan dop ni. Saya letak tepi. Sekarang saya cuba pakai saya punya kipas. Okey, saya on speed 3 dan saya tembak betul-betul kat sini. Okey, tunggu lagi dalam 20 minit. Saya akan tengok pula apa result suhu pada waktu tu. Okey, jadi sekarang dah 25 minit juga. Saya sempat main satu game FIFA 2022 sebentar tadi. Dan saya tak pasang dop, tapi saya pasang kipas. Kipas ni kalau boleh saya angkat sikit sekejap. Saya rendahkan dia bagi dia menghala kepada body PS4 saya. Okey, macam ni kot. So mari kita tengok. Memang rasa panas lah sini. Okey, saya cuba dapatkan suhu. Saya tak off kipas saya. Okey, 41.8. Tak pelik sangatlah sebab saya main game. Okey, kemudian di body dia pula 40.1. Jadi secara lisan dia, secara kasar dia, saya dapat temperature high bila saya pasang dop USB external fan ni. Tetapi dalam keadaan PlayStation saya running, saya tidak main game, saya dapat sini 38.8, saya dapat sini 40.8. Dalam saya bermain game, okey, saya tak pakai dop, saya cuma on kipas sahaja, mini stand fan ni. Jadi saya boleh dapat di bahagian dia punya sini 41.4. Okey, bukan high, tak seperti tadi saya dapat high terlalu tinggi. Sini tadi saya dapat maksimum 42. Sekarang ni saya tembak, saya dapat 39.7. Jadi actually tanpa dop, tanpa USB external fan, memang kipas memang PS4 dia, pada saya suhu dia lebih baik.
kerana saya rasa walaupun fungsi external fan ni rugi rasa beli walaupun fungsi external fan ni tujuan dia untuk tarik udara panas keluar daripada dalam PS, tapi saya rasa disebabkan design dia dan sebagainya, walaupun dia ada kipas, dia ada mode turbo di sini dan sebagainya. Tadi saya on mode turbo, walaupun dia ada semua ni nampak macam berfungsi dengan baik, tapi saya rasa dia menghalang udara panas tu sendiri daripada keluar. Walaupun dia tarik, tapi apa yang patutnya keluar berbanding dengan macam ni, dia open space di sini, sepatutnya ini adalah yang lebih baik. Jadi saya buat study sebenarnya, saya tengok orang kata apa, review apa semua berkenaan dengan USB external fan ni. Jadi lepas-lepas saya tengok, wah, saya kata macam benda ni bagus lah, dia kata kan. Jadi saya pun belilah satu. Tujuan dia tak nak bagi PS saya panas lah, sedangkan saya dah pakai kipas dia pun sebelum ni, tapi saya rasa mungkin dia lebih efisien lah. Tapi saya dah fikir juga sebab dia macam tertutup design dia. Jadi sekarang ni secara bodoh-bodoh saya test, memang dop ni sebenarnya tak membantu lah, dan lebih baik anda buka saja open space macam ni. Kalau ada fan, pakai saja fan. Kalau tak ada fan, saya rasa lebih baik biar saja macam tu saja. Hasil carian ataupun hasil saya punya study dalam blog dan sebagainya, pendapat-pendapat profesional dan sebagainya, nampaknya saya rasa tak tepat lah. Sebab dari segi bacaan suhu memang saya tak dapat penurunan apabila pakai dop. Tengok 40.6 ni logik lah, sebab saya tengah duk run 38.7. Okey lah kalau macam ni, saya rasa sebab saya memang tengah duk run FIFA. Jadi saya rasa itu sajalah. Kalau ada yang berminat nak beli dop ni, bolehlah PM saya. Saya jual murah-murah aja, jangan risau, RM10 ke RM15 macam tu. Jadi itu sajalah yang saya nak kongsikan hari ini. Terasa kehangatannya, tapi saya rasa lebih berbaloi daripada bubur dop tu di sini. Dulu saya buat dia menegak, jadi saya tembak di body ni, tapi nanti saya akan cubalah, sebab itu saya mendatakan dia sebab saya nak pasang dop ni. Nanti saya akan buat lah kalau menegak, dapat result macam mana lah. Okey, jadi itu sajalah yang saya nak kongsikan pada hari ini. Terima kasih kerana sudi datang menonton. InsyaAllah kita jumpa di video yang lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seperti mana yang anda telah lihat dalam 3 video yang telah saya lakukan tadi. Yang pertama adalah dengan menggunakan cooling fan, USB cooling fan ni saya letak pada PS4 Slim saya, dan suhu yang dipaparkan adalah sedemikian high tinggi sampai termometer tak boleh baca. Kemudian saya ambil suhu tanpa on dop, tapi dop tu saya lupa nak keluarkan, jadi saya just biarkan itu. Tapi suhu yang saya dapat adalah 38.8, dan juga pada surface permukaan PS saya adalah pada 40.8 darjah Celsius. Okey, jadi tanpa on dop saya dapat suhu yang lebih baik, walaupun saya dah letak cooling fan ni, saya lupa cabut, tapi saya dapat suhu yang lebih baik semasa saya on kipas ni dengan mode turbo. Dan seterusnya saya teringat, sebab selama ni saya memang letak, saya ada satu kipas stand fan yang kecil tu, memang saya akan letak pada, dulu saya letak pada PC saya. Kemudian bila PC saya dah pakai cooling cooling punya sistem, liquid cooler punya sistem, jadi lepas tu saya dah letak kipas lah. Saya bubuh balik dalam bilik belakang. Sekarang bila saya ada PS, saya letak balik dekat PS, dan saya mendapati result suhu daripada menggunakan kipas stand fan ni sebenarnya adalah lebih baik, yang mana pada waktu itu saya main game FIFA 2022. Jadi walaupun saya tengok dalam YouTube ada banyak penjelasan, lepas tu majoriti mengatakan bahawa kipas dop ni sebenarnya tak mendatangkan manfaat yang terlalu besar. Ada yang berceritakan tentang dia mengalami penurunan, tapi penurunan sekitar 4 hingga 6 darjah Celsius sahaja. Jadi malah ada juga komen-komen yang dari segi teknikal lah, yang ni yang lebih expert lah, saya pun tak mahir sampai tahap macam tu, dan mengatakan tujuan untuk menggunakan extra cooling fan ni sebenarnya bukanlah untuk menyejukkan ataupun mengurangkan kepanasan, tetapi tujuannya adalah untuk menarik haba panas di dalam PlayStation ni, macam nak memandu haba tu untuk keluar daripada PS dengan lebih cepat, dengan lebih mudah, macam nak buka jalan dengan lebih mudah. Tetapi saya berpandangan sebaliknya, kerana saya merasakan bahawa design
fan ni, kalau kita tengok pada macam ni kan, design dia sendiri sebenarnya dia menghalang peraliran udara kerana hanya ada 3 lubang kipas saja. Walaupun kipas ni berpusing laju pada turbo mode, tapi saya rasa dia tidak efektif, malah dia menghalang aliran udara keluar. Jika kita bandingkan dengan keadaan PlayStation yang tidak ada sebarang halangan, yang mana udara panas tu boleh keluar secara terus menerus, dia tidak ada halangan, tak perlu disedot pun dia memang akan keluar kerana dia dah ada lubang udara atau lubang angin di situ, dia tetap akan keluar. Jadi saya merasakan tidak perlu sampai kepada tahap menggunakan external fan ini. Dan pada hemah saya, lebih baiklah jika anda, kalau anda ada extra stand fan, tembak saja extra stand fan anda tu kepada surface PS4 anda. Walaupun stand fan ni kadang-kadang ada juga yang agak tipikal dan agak juga yang pandangan yang subjektif, yang tak setuju dengan apa yang saya nak sampaikan. Sekurang-kurangnya saya tak tembak stand fan tu terus kepada lubang tempat atau lubang exhaust ataupun lubang udara PS4 tu, sebab kalau saya tembak kepada lubang tu, udara panas dia bisa tak keluar lah, sebab kipas tu angin dia akan tolak udara panas tu masuk ke dalam. Tetapi saya letakkan pada posisi di tepi, dan pada hemah saya apabila saya letak macam tu, selain daripada kipas tu tembak pada badan PS, walaupun dia tak boleh menjejukkan tangan mana, tetapi udara panas yang terkeluar pada lubang udara di PlayStation tu, dia akan ditolak sekali oleh angin, sebab dia datang daripada permukaan yang melintang, daripada arah yang melintang, dia bukan pada arah yang selari, dia datang pada arah melintang. Jadi apabila dia keluar, dia tolak, dia keluar, dia tolak. Pada saya mungkin itu lebih berkesan. Dan dari segi suhunya, seperti yang saya ambil tadi dengan menggunakan kipas stand fan ni, dan saya running, walaupun test result saya mungkin boleh dipertikaikan dan sebagainya, tapi saya rasa dengan menggunakan kipas, suhu yang saya perolehi adalah lebih baik. Kipas stand fan tu adalah lebih baik berbanding dengan jika saya menggunakan USB cooling fan ini. Jadi bagi mereka yang mungkin baru terjebak dengan PlayStation, ataupun yang dah lama bermain dengan PlayStation tapi ada mempertimbangkan untuk membeli kipas ni, boleh je mesej saya nak jual ni, baru je beli. Kalau nak ni boleh je mesej saya akan jual, murah je, RM10 ke RM15 macam tu. Tetapi saya menyarankan anda untuk mungkin tak payah belilah, sebab saya rasa dia punya fungsi tu tak seperti apa yang tujuan kita beli tu takkan tercapai di situ. Jadi lebih baik kita pastikan PlayStation kita ni diletak di kawasan yang agak luas, mempunyai pengudaraan yang baik. Kemudian antara yang saya nampak komen-komen ataupun perkongsian yang relevan adalah kita tinggikan sikit dia punya permukaan tapak. Maksudnya kita tak letak dia terus kontak dengan meja ke ataupun sebagainya. Mungkin kita boleh beli dia punya stand, ada jual dekat Shopee RM8 ke RM13 tu. Kita letak saja stand tu di bucu PS ni, kemudian at least udara di bawah tu, dia ada ruang di bawah tu. Jadi kalau kata secara logiknya, udara panas ni dia keluar dekat dia punya ruang udara tu, dia mungkin pula terserak dekat atas dan juga mungkin boleh terserak dekat bawah. Jadi dia memberikan ruang yang selesa kepada PlayStation ni untuk mengeluarkan haba. Itu pada saya adalah lebih baik. Jadi saya rasa itu saja yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini, dan mungkin ada mereka yang lebih mahir ataupun lebih berpengalaman yang nak kongsikan pandangan anda boleh kongsikan pandangan anda di ruang komen. InsyaAllah saya akan melihat setiap komen yang anda kongsikan dan memberikan respon bagi setiap persoalan ataupun setiap komen yang diberikan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.